بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung lagi majlis pengajian kita. Walau bagaimanapun kita akan sambung apa yang kita bicara dulu tentang masalah permulaan di dalam kita nak baca kitab Fiqh Sunnah bagi Sayyid Sabiq. Penuh saya baca dah mukadimah dulu. Kemudian pada malam ini juga sambungnya lagi dalam bicara dia yang katanya dalam tamhid persediaan dia untuk nak masuk dalam pengajian fiqh ni yang katanya wa mimma yu'akkidu umuma hadhihi risalah wa shumulaha ma ya'ti. Jadi setengah daripada perkara-perkara ataupun sebab-sebab yang nak jelas pada kita nak mekuat pada kita tentang masalah kata umumnya hukum Islam kita ni, risalah Islamiah ni ialah kena atas umum manusia. Lagi pula dia panggil melekapinya ajaran Islam kita ni kepada semua manusia ni setara mana kedudukan dia. Dia katanya barang yang mengiringi ni beberapa perkara yang berikut dia katanya. Pertama kalinya dia kata annahu laisa fiha ma yas'ubu 'alan nasi i'tiqaduh. Bahawasanya tidak ada pada risalah ajaran Islam ni barang yang susah di atas manusia untuk nak pekainya. Jadi risalah Islamiah, mana agama Islam kita ni bukanlah kata agama yang payah manusia tu nak pegang, nak etika. Bukanlah tu. Au yashukku alaihim al-amalu bih. Ataupun kita nak katakan ajaran Islam ni adalah susah untuk manusia tu nak beramal dengan ajaran Islam. Wasa payah kan agama ni wasa payah. Bukanlah tu. Kalau wasa payah nak pegang tu bukan hak risalah Islamiah, bukan ajaran Islam. Wasa payah nak amal hak Tuhan suruh tu tak. Mudah-mudah ya, cuma nafsu kita nak buat waktu ya. Benda hak Tuhan suruh tu mudah-mudah. Dengan itulah dia katanya qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri katanya dalam Quran dia surah Baqarah ayat 280 ni yang berbunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati Allah akan seseorang manusia pun melainkan sekuasanya. Pada hak manusia tu kuasa. Kalau hak manusia tak kuasa dah tak berat mula dah. Jadi hak Tuhan suruh ni manusia kuasa dah. Bukan lebih pada tu lagi. Hak Tuhan suruh semaya 5 waktu ni cerak atas kuasa. Tapi hak lebih pada tu pun manusia boleh buat hak sunat-sunat. Dia makia juga puasa Ramadan sebulan. Jelas katanya manusia kuasa boleh buat. Kalau manusia tak kuasa tak suruh mula lagi. Dengan itulah katanya lagi wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata lagi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari surah Al-Baqarah juga ayat 185. Tuhan sendiri dia kehendak terhadap kita nak beri kemudahan. Itu maknanya Allah Ta'ala ni kehendak nak beri kita sebagai hamba dia ni mudah, tak ada nak beri payah tak. Tuhan tak usah. Yuridullah, hak Tuhan kehendaknya bikumul yusra ni dengan hak kita semua nak beri benda kemudahan. Tuhan tak usah sikit apa wala yuridu bikumul usra. Tak usah benda hak payah-payah. Kata benda payah nak beri hamba dia buat wasa payah susah dah tak. Tuhan tak usah lah tu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala kata lagi ataupun Tuhan firman lagi dalam suratul Haji ayat 78 katanya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak menjadi atas kamu pada agama daripada kesusahan, daripada kepayahan. Mana Tuhan tak ada jadi sama sekali kata agama Islam ni agama payah, agama Islam ni agama susah dak. Tuhan tak jadilah tu. Itulah 2, 3, 4 keratan ayat Quran yang Allah Ta'ala nak ayat katanya agama dia ni agama wasa mudah-mudah, mudah kita nak pegang, mudah kita nak beramal. mudah kita nak beramal, dan benda tu pula kita tu kuasa.
Wa fil Bukhari min hadis Abi Sa'id Al-Maqburi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi mengikut hadis Imam Bukhari daripada hadis Abi Sa'id katanya Al-Maqburi, dia katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala inna hadha ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Ni. Jadi Nabi katanya sesungguhnya ini agama ni adalah yusrun, mudah. Jadi agama yang Nabi buat ni agama mudah. Dan tidak disusah pada agama ni akan seseorang malaikat ia akan kalah. Mengalahi ia akannya. Anak ayat kata agama ni benda hak tak ada payah. Tapi kalau seorang tu dia buat susah terhadap agama, ya Allah dia. Dia buat payah apa jadi. Jadi buat jadi dia tu Allah kalah dia untuk nak beramal dengan agama. Sebenarnya benda hak biasa. Benda hak mudah. Wa fi Muslimin marfu'an. Kayak ayat sini kata hadis Muslim ni marfu' lah, siapa ke Nabi lah. Tapi kalau ulama hak kaji hadis ni dia kata tak ada oleh Muslim. Cuma hak adanya mengikut kata Imam Bukhari ada mai ayat dalam kitab Al-Iman dia ni. Ada sebut mai katanya ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Tu Nabi kata. Maknanya sekasih-kasih agama kepada Allah Taala. Makna hak Tuhan kena untuk kita beragama saat itu al-hanifiyatus samhah. Makna orang panggil bersih. Suci lagi pula samhah. Cara mudah. Secara mudah. Makna Tuhan tak ada kasih lah kata benda hak payah-payah tu. Nabi kita buat agama ni secara mudah-mudah lagi pula bersih kita daripada syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semaya supaya sebagai rehat kita terhadap Allah Taala. Bukan kata kita semaya buat nyusah diri, buat jadi tak senang hati. Tak silah tu. Itulah ia setengah daripadanya umum risalah dia ialah nak royak kata benda ajaran Islam ni benda tak ada payah, sama ada di segi akidah ataupun di segi untuk kita nak beramal. Yang kedua pula dia katanya annama la yakhtalifu bi ikhtilafi zamani wal makan. Dalam ajaran Islam ni juga dia katanya yang kedua juga dia katanya barang yang tidak selisih dengan berselisih masa dan tempat. Benda ni itulah tu semua tak ada berubah dia. Masa mana masa Nabi hingga sampai kita hari ni. Orang hodok Mekah dengan orang hodok di negeri kita, di negeri mana-mana pun tak ada berubah. Tadi ajaran Islam ni ada hak benda tak ada berubah. Tu. Ayat atau mencukupinya, sempurnanya risalah Islam. Ya misal sini dia katakan aqaidi wal ibadat. Seperti akidah pegang. Supaya pegang dengan orang duk negeri Arab pada pasir dengan kita negeri duk di negeri Syria ni supaya di negeri Malaysia baik, Indonesia baik. Akidahnya akidah hak Nabi Hijjah terhadap para sahabat dia, itulah akidah kita. Sebab tu juga ibadat. Ibadat yang ada pada masa Nabi, pada masa sahabat, satu dia panggil ibadat. Kalau tak ada contoh dia juga, bukanlah. Bukan hak asli lah. Itu sebab tu tak ada berubah dak. Bukan tu semaya masa Nabi lah tu. Semaya masa kita lah ni dak. Akidah masa Nabi benar lah akidah lah tu. Kita lah ni baik lain. Hak tak boleh. Hak tu tak dak. Bukan hak tu. Hak tu ya benda tak berubah. Dia katanya ja'a mufassalan tafsila kamilah. Dia mari tu hurai secara halusi lagi pula sepenuh. Lah mana akidah Islam pada masa Nabi itu hingga sampai kiamat lah tu. Dia maki aja ibadat yang mana ada pada masa Nabi hingga sampai kiamat pula tu. Tu. Hak tu tak berubah. Wa muwaddahan bin nususin muhitah bih. Lepas tu diterang juga dengan nas-nas alasai yang meliputi terhadap benda-benda saat ni ataupun hukum-hukum saat ni. Mari jelas pula dengan alasai betul nah dia panggil. Falaisa li ahadin ay yazida fihi aw yunqisa min. Tidak bolehlah bagi seorang tu nak ditambah di atas pegangan ajaran betul pegangan ataupun ajaran betul ibadat. Dia nak kurang pun tak boleh. Nak pergi kurang ajaran akidah yang ada pada masa Nabi ataupun nak ditambah akidah yang ada pada masa Nabi dan sahabat. Tak boleh juga. Wa ma yakhtalifu bi ikhtilafi zamani wal makan. Lepas tu ada juga barang hak perbezaan ada selisih
tak serupa dengan berselisih masa dan tempat. Ada juga ajaran betul tu. Gapo dia? Nak misal kata ajaran Islam ni ada hak tetap. Ambil serupa masa Nabi dengan masa kita hari ni serupa. Di Mekah dengan hari kita pun serupa. Seperti yang misal akidah dan juga ibadat. Lepas tu yang kedua pula ada benda hak bahasa berubah. Ada lagi kedua lagi lah ni. Setelah kita kata alih kak, sakut pak akidah dan ibadat. Bo ni bersakut pak dengan berubah mengikut keadaan semasa dan keadaan tempat. Lah mana yang misal kal masalihi al madaniyah. Seperti kebaikan kemaslahatan di segi orang panggil bandar-bandar, negara, kawasan, kampung, cara pemerintah kampung masing-masing, penduduk kawasan masing-masing, tu ada berubah. Wal umur siyasiyah, kerjaan secara pemerintah di kampung ni nak merintah cara lah ni, kampung ni nak merintah ketua yang merintah cara lah ni. Pentingnya jangan berlagu dengan syarat sudah. Hak tu ya ada perubahan. Kadang-kadang di tempat tu boleh pakai hukum ni, di tempat ni boleh pakai hukum ni. Di Makkah juga wal harbiyah, di segi peperangan sesuai dengan masa. Dulu perang dengan pedang, guna kuda, unta dan sebagainya, penepis pedang, sesuai dengan masa tu. Kemudian mari masalah ni sesuai dengan masalah ni. Ada juga ajaran agama ni, ia mari katanya ja'a mujmalan, ia mari secara borang, secara umum gitu ya. Cara nak jadi maslahat kebaikan. Lah mana nak merintah lah. Lah mana cara nak atur bandar, atur negara, atur lah. Jadi kebaikan terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Ia mari secara umum dia panggil. Liyattafiqa ma'a masalihin nas fi jami'il usul. Nak masuk serta dengan kebaikan sesuai dengan keadaan manusia pada semua masa. Masa ni manusia berhajat pada gapo, tu dia. Maka tengoklah di kawasan tu berhajat pada apa, dia utamakan kemaslahatan yang ada pada dia. Wa yahtadi bihi ulul amri fi iqamatil haqqi wal adli. Jadi bolehlah apabila nah tu mari secara borang, maka bolehlah ketua-ketua pemerintahan ni nak ambil cara jalan mana untuk ia nak melaksanakan kebenaran dan keadilan di kawasan dia saat itu, mengikut dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ni berada dalam kebaikan. Itu setengah daripada perkataan dia. Yang tiga pula dia katanya anna kullama fiha min ta'alima innama yuqsadu bihi hifzuddin. Jadi ajaran Islam kita ni, nak ayat kata semua yang ada pada ajaran Islam ni, semua pengajaran dia ni tidak ada lain melainkan ia tujuannya ialah nak jaga agama. Nak jaga agama kita. Yang kedua, wa hifzun nafsi, nak jaga diri kita. Sihat diri kita, jangan bermudarat tubuh badan kita. Wa hifzul aqli, waktu pula nak jaga akal fikiran kita, lari tak si makan benda mabuk ke apa gitu ni. Wa hifzun nasli, dan nak jaga keturunan ni, tak si ada zina, tak si ada benda orang panggil nak supaya zina tu, kerana tu dia panggil akan lahirnya keturunan yang tidak baik. Wa hifzul mali, dan nak jaga harta. Tu ajaran Islam ni, hak pokok-pokok besarnya yang ia sebut sini 4-5 perkara ni lah. Jaga agama, jaga diri, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Wa badahiyun anna hadha yunasibul fitra wa yusayirul uqul wa yujari tatawur wa yuslih, dia katanya. Jadi secara mudah fahamnya, ajaran Islam ni orang panggil sesuai lah dengan asal kejadian manusia. Lepas tu masuk dengan fikiran manusia. Lepas tu dia akan berjalan secara tatawur, orang panggil secara meningkat demi selakah-selakah, hendak kau maju semua dia. Wa yasluhu li kulli zaman wa makan. Lepas tu patut sesuai ajaran Islam kita ni bagi semua masa dan semua tempat. Ikutlah masa mana pun, ikutlah duduk tempat mana pun, ajaran Islam ni sesuai. Tengok kepada ayat Allah Ta'ala sebagaimana muallif kita, pengarang kita uri ayat Quran yang katanya qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah mengeluarkan bagi hamba-Nya.
hak tahawi perhiasan gapo pakaian molek pada kita, kereta molek, motor molek, benda tak ada haram gapo kita gunalah. Jangan kita tak haram benda-benda tu. Wa tayyibati minar rizqi, benda hak baik daripada rezeki gunalah, belanjalah, nafkahlah. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah ia adalah Allah Ta'ala cadai sedia perhiasan ataupun rezeki yang baik ini bagi orang yang beriman dengan Allah Ta'ala pada hidup dunia. Hidup dunia ni adalah semata-mata dia ni bersih. Dia akan terima balasan pula pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah Ta'ala kata kami huraikan ayat Allah Ta'ala, akan menyelesaikan, akan wilahirkan yang jelas benda-benda tu tanda Allah Ta'ala ni bagi kaum-kaum yang tahu, yang mempunyai ilmu. Dia tahulah gapo gatik perhiasan yang Allah Ta'ala bagi, kebaikan yang Tuhan rezeki pada kita, apakah kita nak guna dunia kita untuk dapat bekal untuk akhirat. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Suruh Nabi kita ajarkanlah, katakanlah, sesungguhnya hak Allah, hak Tuhan haram ni al-fawahish, benda keji-keji, benda jahat-jahat. Sama ada ma zahara minha, benda hak nampak lahir, ataupun benda hak tak nampak sembunyi, benda hak batin, dia panggil wa ma batana. Wal isma wal baghya bighairil haq. Benda dosa, benda keji-keji, benda jahat, benda tak ada sebenar. Wa antusyriku billah, dan bahawa kamu bersyirik dengan Allah. Syirik dengan Allah Ta'ala tu pun masuk dalam kata hak Tuhan haram, larang. Ma lam yunazzil bihi sultana, Tuhan tak ada tak ada suruh buat lah tu. Tidak ada kekuasaan untuk manusia saat itu nak bersyirik dengan dia. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahawa kamu berkata di atas Allah Ta'ala saat itu benda hak tidak kamu mengetahui. Hak tak tahu jangan kata, jangan bangsa kata Tuhan gini, Tuhan gini. Sedangkan benda dia tak tahu kali, bukan daripada ajaran Allah dan Rasul. Wa qala jalla sya'nuh, dan kata Allah Ta'ala lagi, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku, rahmatku meluah ia akan semua sesuatu. Kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan ni luah. Fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Allah Ta'ala akan menetapkan kasih sayang Allah Ta'ala ni bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang panggil kasih sayang secara halus ni Allah Ta'ala letak bagi orang yang takut dia. Wa yu'tuna az-zakah, orang yang tunai zakat, sama ada zakat harta benda, zakat fitrah dan sebagainya. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan orang yang adalah dengan ayat-ayat Allah dia beriman. Sama ada ayat bentuk Quran kita baca ataupun ayat tanda-tanda yang betul kita dapat tengok dengan mata, semua tu orang tu dia beramal, maka Allah Ta'ala akan luah kasih sayang terhadap mereka itu. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, orang hak turut rasul, hak nabi tu. Nabi adalah ummi pada asalnya, baca tak pandai, nulis tak pandai. Tapi Allah Ta'ala tak ajar mari melalui Jibril, boleh baca, boleh mengajar, manusia tahu. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ada tertulis Nabi ni, didapati kitab dulu-dulu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kata Nabi ni akan lahir, dan kerja dia ya'muruhum bil ma'ruf, kerja Nabi suruh buat baik, wa yanhahum 'anil munkar. Lepas tu dia tegah buat benda jahat. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia akan menghalalkan benda baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan Nabi akan mengajar nak mengharamkan benda-benda jahat, benda-benda keji. Wa yadh'u 'anhum israhum, dan dia panggil akan meletaklah daripada mereka itu benda-benda hak susah-susah, hak payah-payah, wal aghlal, benda hak belik-belik, panggil hak benda hak terbelenggu, allati kanat 'alaihim, benda hak wasa susah tu nak bisa ukar. Fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang yang beriman dengan Rasul dan membesarkan Rasul dan menolong Rasul, lagi pula ikuti cahaya yang diturun sertanya, mana ikut Quran, orang itulah Allah Ta'ala kata ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya.
Setengah daripadanya ayat yang dia beri dalam permulaan kitab dia. Kemudian dia kata laginya tujuan al-ghayah. Tujuan apa? Al-ghayatu minha, tujuan daripada risalah Islamiah dia ni apa? Wal ghayatu allati tarmi ilaiha risalatul Islam tazkiyatul anfusi wa tathiruha an tariqil ma'rifati billahi wa ibadihi. Tujuan dia hantar mari risalah Islamiah ni adalah nak membersihkan diri manusia. Nak bersihkan diri, tazkiyah tu, nak terbiah, nak didik, nak membersihkan diri daripada jalan ni, mengetahui dengan Allah dan ibadatnya. Nak bersih belaka dari salat ni, jalan hak kita nak kenal Tuhan secara bersih. Jalan kita nak beribadat secara bersih. Wa tad'imur rawabitil insaniyah, dia katanya. Lagi pula dia ni nak khemah, nak sokong atas orang panggil hak ada hubungi manusia, perikatan manusia, dia panggilnya. Lagi pula dia katanya wa iqamatiha ala asasin min al-hubbi wal rahmah wal ikha wal musawati wal adli. Dia nak mendirikan risalah Islamiah dia ni, ataupun dikatakan ikatan manusia ni atas asas nak timbul lahir sifat kasih sayang, sifat rahmat, sifat ikha, persaudaraan sama Islam, dan ada musawah, ada sama, tak ada kata terlalu nak melebih kuda. Sama dari segi kita ni orang hamba Allah Taala. Lagi pula sifat adil. Wa bidzalika yas'adul insanu fid dunya wal akhirah. Dengan itu dapat bahagialah manusia hidup dunia dan akhirat. Apabila lahir benda-benda ni, manusia kita ni dunia pun kita akan bahagia hidup, akhirat sama telah. Qala Allah Subhanahu, jadi Allah Taala mari berkata di dalam kitab dia ni, dia katakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Mana Allah Taala bakit nabi ni sebagai pada awal orang adalah manusia ummi yang tidak pandai menulis, tak pandai baca, jadi rasul. Hajar mari boleh baca ayat-ayat Allah Taala. Tu mana katanya yatlu alaihim ayati, mari mengajar ayat Allah Taala. Wa yuzakkihim, wa didik tarbiyah, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mari ngajar kitab Quran dan hikmah, isi-isi Quran melalui hadis-hadis Nabi, syarah daripada Nabi sendiri. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, walaupun dulu berada dalam sesat yang nyata. Kemudian datangnya Nabi ni, mari tunjuk jalan yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala kata lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan malaikat untuk rahmat bagi semua alam ni, dunia ni, sama ada alam manusia, alam jin, alam binatang, semua ni hatta Nabi ni untuk rahmat, kebaikan kepada semua dunia ni. Wa fil hadisi ana rahmatun muhdah, fil hadisi ana rahmatun muhdah, Nabi kata aku ni adalah rahmat, lagi pula nak petunjuk kepada seluruh manusia, keseluruhan alam, satu tunjukkan yang baik untuk manusia keseluruhannya. Ini adalah yang mengoyak pada kita bersakut paut dengan permulaan ataupun mukaddimah kitab dia ni, gapo katik tujuan Allah Taala kandok. Cukup sekat tu dulu sebagai kita hari ni mukaddimah yang kedua yang kita lalu mari. Kemudian boleh jadi satu mukaddimah lagi yang kita akan baca, kemudian kita akan masuk dalam bab dia. Walau bagaimanapun saya tak ada syarah panjang lah terhadap mukaddim permulaan dia. Kita akan masuk kecek secara halusinya dalam bab pengajian kita dalam bab taharah insya-Allah taala. Cukup sekarang dulu pada hari ini. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik.